إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang hadirin Jumaah yang dikasihi oleh Allah sekalian, syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita akidah yang betul, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada ibadat yang betul mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikhlas dan bersih hati kepada Allah ketika mana kita buat ibadat, maka termasuk orang mukmin as-salih ya, insya-Allah yang kita harap bahwasanya akidah kita itu kena dah, tidak terpesong, tidak wangi juluh dalam lubang-lubang bid'ah dalam segi akidah, dan ibadat kita cukup syarat-syarat iaitu ikhlas kepada Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pergaulan muamalat ini adalah perkara yang luas. Yang penting akidah kena, ibadat kena. Sebab itu hari ini nak kecek masalah akidah sikit. Lebih lagi tempat kita ni duk keliru masalah akidah ahli sunnah wal jamaah pesemano. Dan setiap jemaah mengaku kata akulah ahli sunnah wal jamaah. Dan puak tu puak ni sebenarnya puak sakut dengan akidah ni telah timbul banyak dah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Maturidiyah, banyaklah. Dan dalam hadis Nabi pun Nabi berkata akan berpecah umatku 73 puak. Maka daripada hadis ni Yahudi suku, Nasara suku, umat Islam ni nak tahu umat Islam ni yang tidak betul dengan akidah yang sebenarnya, maka berpecah tu 73. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, yang manakah dan yang selamat? Maka Nabi jawab, yang selamat ialah saja, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku buat dan sahabatku. Dan walaupun ulama duk kecek kata hadis ni dan kata setengah tak ada sahih, tak ada di segi riwayat, kita boleh jawab kata ada riwayat-riwayat yang lain yang banyak yang menunjukkan bahasanya kita kena turut Nabi dan sahabat Nabi. Ada hadis yang Nabi puji 300 korong yang terpuji, dan ada ulama-ulama mengatakan iaitu salaful ummah, kita kena ikut para salaf 300 tahun, dan ulama-ulama al-mu'tabirin, ulama yang diiktibarkan. Jadi ulama ahli sunnah ni terkenal lah orang yang pegang kuat dengan manhaj Nabi dan manhaj sahabat, dan mereka itu orang panggil ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah, salafus salih. Nak panggil apa tak apalah, penting cara segi akidah ni kita berdalil kepada Al-Quran dan sunnah dan perkataan ulama-ulama yang diambil kira. Ulama orang tak ambil kira tu belah dia lah, sebab dia kecek dengan akal dah, dia tak kecek dengan Islam, dia tak kecek dengan nusus, dengan dalil daripada Quran sunnah. Sebab itu kita kira ulama ahli sunnah
yang diambil kira kata kena mengikut manhaj Nabi dan manhaj sahabah. Hak ni lah hak kita nak ambil segi akidah. Sebab itu saya bawa kertas ni, saya nak baca dah lebih lagi perkataan-kataan ulama yang duk kecek bab akidah ni. Dalam segi akidah kita ni, hak kita duk belajar akidah rububiyah, iaitu kita percaya kata Tuhan ada, Tuhan buat, Tuhan beri rezeki, Tuhan memati, Tuhan menghidup. Biasa pak kita kenal belaka. Orang kafir Quraisy dulu pun bila tanya siapa Allah tu siapa? Oh Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Tapi pelainya dari segi ibadat. Kita di hari ini bukan kita mengaku Allah Tuhan kita, rezeki yang memberi rezeki Tuhan kita belaka Allah. Tapi segi ibadat belum tentu. Segi tauhid uluhiyah, mempertuhankan Allah dalam segi ibadat belum tentu. Sebab orang kita banyak lagi duk cari tok bomo, duk cari bomo hatu, duk cari tu, duk sembelih tok bomo, duk caya situ caya sini. Dalam segi uluhiyah tu belum tentu. Sebab itu tauhid yang kedua uluhiyah. Dan syaratnya kena ikhlas Tuhan. Yang kedua katakan hak kita ibadat hak kita duk buat, duk sujud, duk puasa tu Nabi buat kedah. Kalau Nabi tak buat, ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata at-tawaqquf, stop, berhenti sehingga ada dalil. Tak suruh apa? Sebab Tuhan tak suruh, Nabi tak suruh, sehingga ada dalil. Yang ketiga tauhid sifat wal asma, sakut dengan sifat Tuhan dan sakut dengan nama Tuhan. Sakut dengan nama Tuhan ni Tuhan royak dah nama dia. Dan Imam Asy-Syafi'i kata apa hak Tuhan royak dalam Quran kita percaya belaka. Tuhan nama apa tu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. 99 nama Tuhan tu, masya-Allah kita mengaku dah alhamdulillah. Tapi cara nak ambil nama Tuhan, nak mai guna dalam beribut kita ruang semai itu, terkadang kita paling lagi. Lebih lagi bab sifat. Bab sifat ni sifat Tuhan gapo ke sifat Tuhan? Tuhan marah, Tuhan suka, Tuhan turun, Tuhan murka, Tuhan lentuk, Tuhan marah, Tuhan tinggi atas arasy. Kok ni dak pelik? Pelik macam mana? Ulama salaf dia kata kita mendahulukan nas, mendahulukan dalil-dalil belum pada akal fikiran. Ahlul kalam dia kata dah kena mendahulukan kalam mutakallim. Ahlul kalam takak witia belum pada nusus, belum pada tuwabud, belum lakta. Dak paling dua tu siapa hari kiamat. Sebab itu jalan yang selamatnya kita mendahulukan nusus, nas-nas yang mari pada Quran tu panggil nas, nas yang mari pada hadis Nabi nas, ataupun nas daripada ulama yang diiktibar, ulama yang membesar Quran sunnah. Adapun ulama tidak membesar Quran sunnah, ulama biasa itu orang tak buat kira, sebab dia membesarkan akal. Tok guru dia bukan Quran sunnah, tok guru dia bukan ulama yang besar dalam mazhab pak dah. Ni dari segi akidah dan dari segi ibadat, cara nak tunjuk ibadat yang bergantung dengan akidah. Ibadat dia bergantung dengan akidah. Ibadat banyak, akidah tak kena, tak jadi. Nah, akidah kena tak ada ibadat, tak jadi juga. Sebab Islam ni bukan percaya saja, dia kena buat ibadat. Dua-dua tu kena. Sebab itu akidah pesan hak sesat kita takwil ikut roh. Kita paling makna. Tuhan kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan tinggi di atas arasy. Tak usah duk sifat, tak usah duk goyak pasal mana, Tuhan lebih tahu. Kalau dia kata dia tinggi di atas arasy, kita terima mengikut apa yang dia royak dalam Quran dan sunnah. Itu akidah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia kata kita bab sifat Tuhan ni kita terima mengikut apa hal Tuhan royak dalam Quran dan sunnah, kita ada dia tak usah pandang mana. Gimana hal lain, gimana hak khanisa, gimana hak riyadhah, hak kilah, hak apa hak pakai otak. Benar hak tak pakai otak tak usah pandang mana. Tu Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu saya nak baca sini di antara ulama-ulama salaf hak duk kecek hal ni dah. Sebenarnya ulama salaf ni dia ada kitab dia karya banyak, duk gerat, duk tutup orang hak guna akal fikiran dalam nak akibat sifat Tuhan.
Di antara kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad, Ar-Raddu ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya karang kitab ni supaya nak tutup fuak Jahmiyah hak sesat. Hak ni dia ingkar sifat Tuhan, maka dia ngarang kitab ni Ar-Raddu ala Jahmiyah. Siapa yang ngarang tu? Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan semata imam besar dalam mazhab Pak. Pas kalau kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal tak kena, pas piak kena. Dan ada kitab oleh Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi ulama mengatakan dah dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengaku mazhab Syafi'i cuba pergi baca kitab ni, Ar-Raddu ala Ta'wilat Al-Marisi. Kitab untuk nak tutup, untuk nak ingkar di atas sesatnya Al-Marisi. Bishrun Marisi ni dah orang panggil tua orang yang ikut akidah dia Jahmiyah sesat yang mengingkarkan sifat Tuhan. Maka Ad-Darimi dia ngarang kitab ni Ar-Raddu ala Ta'wilatil Marisi oleh Imam Ad-Darimi, dan dia ada kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah untuk nak rad di atas fuak Jahmiyah. Ni dalam mazhab Syafi'i, Imam Darimi, Imam Az-Zahabi dan imam lain-lain lagi. Dalam segi akidah kita pergi baca pasal mana dia atibar sifat Tuhan. Dan kita ada perkataan daripada imam salaf. Yang pertama, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, orang dalam 189 Hijrah mati. Dia kata kena, ittafaqal fuqaha kulluhum minal masyriq ilal maghrib alal iman bil Quran wal ahadis an Rasulillah fi sifatir Rabb. Dia kata telah ittifaq ulama daripada sebelah balik naik saya ke balik jatuh. Telah ittifaq, telah mimati ikacan kata wajib kita beriman mengikut Quran dan hadis berkenaan dengan sifat Tuhan. Tu you mari situ, you tak ada kena fikir dengan otak kita. Kata Tuhan tinggi tak arash, ai tak boleh tinggi. Tinggi ni makhluk. Tinggi ni Tuhan segi, Tuhan kena pakai. Orang baik kena duduk takhisi ke kena, kena duduk sepengah kita duduk dalam masjid ke kena. Kita pakai otak kita. Sedangkan ulama besar Muhammad Syaibani dia kata sifat Tuhan ni ulama ittifaq daripada sebelah naik sampai sebelah jatuh, bahasanya sifat Tuhan ni kena mengikut apa yang disyarah oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi taghyir, tak boleh nak ubah dia kata. Dah kita nak ubah tak boleh. Setengah pendapat ni sepertinya akidah ahli sunnah dia berkata orang mukmin akan tengok Tuhan di hari akhirat. Ya ubah makna apabila tak boleh terima ya ubah. Bukan tengok Tuhan, tengok nikmat, tengok Jibril, tengok malaikat. Boleh ikut enggak apabila kita tafsir dengan otak kita. Tapi kalau kita tafsir dengan nusus, dengan laktan, dengan asas yang mari pada Quran dan sunnah, dia berbeza. Inilah beza kita dengan fuq-fuq ahli bid'ah yang sesat. Wala wasfin, tak boleh kita nak sifat Tuhan kata pesan ni Tuhan turun pesan ni, Tuhan marah pesan ni, Tuhan murka pesan ni, Tuhan suka pesan ni. Kita dah atibar pesan tu. Imam Syaibani dia kata tak boleh kita nak sifat seperti itu. Wala tashbih, nak beza dengan makhluk, nak tashbih pun tak boleh. Tinggi supaya makhluk tinggi di atas pohonnya, tinggi seperti di atas bukit dan sebagainya, tu panggil tashbih. Kita nak pergi tashbih tak boleh bersakut paut dengan sifat Tuhan. Ni orang panggil takwil. Takwil ni kita atibai dah dengan otak kita, tidak ada dalil. Tak ada dalil apa? Dalil Quran, dalil sunnah dan pendapat ulama yang diiktibar salafus salih. Itu dalam kitab Al-Lalaka'i ada riwayat kitab seperti ini dan perkataan seperti ini. Dan ulama yang besar yang kedua yang masyhur iaitu Al-Baghdadi, Abu Ubaid Al-Qasim Al-Baghdadi, dia kata setelah mana dia riwayat, dia cerita sifat Tuhan semua, sifat tinggi, sifat marah, sifat muka dan sifat semua ni, maka dia berkata wahya indana la nasyuk fiha. Di sisi kami dia kata kita tidak syak lagi. Tuhan rakyat pasal mana, pasal itulah. Tak ada syak, tak ada langlir. Walakin idza qila kaifa wada'a qadamahu, dan apabila dikata Tuhan ni mempunyai letak kaki dia pasal mana, dan kita kata sifat lah Tuhan marah pasal mana, Tuhan tinggi pasal mana, wa kaifa dhahik, bagaimana Tuhan suka,
Ni sifat Tuhan belaka yang Tuhan royak dalam Quran, dalam sunnah Nabi. Qulna, kita nak faham bahasa mana? Imam Baghdadi dia kata, la yufassiru hadha wala sami'na ahdan yufassiruhu. Dia kata kita tak boleh nak tafsir sifat Tuhan bahasa mana, so 2 3 mengikut akal fikiran kita. Wala sami'dan, dan kita tidak pernah dengar pun ahadan, seorang pun yufassiruhu, yang tafsir seperti ini. Diriwayat oleh Imam Lalakai juga dalam kitabnya. Berkata Imam Zahabi, ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Zahabi. Tempat kita ni dah baca kedok kitab Imam Zahabi. Nah, kita nak mana-mana lebih daripada Imam Zahabi, imam yang Ciucan. Nah, kita kalau kita dalam thumbnail dalam Mahawati Aliyah dengan kita kata Satrajan, doktor. Hak ni lebih lagi, masya-Allah. Imam Zahabi berkata, "Falamma lam yata'arradu laha bita'wil wa aqarruha 'ala ma waradat 'alaihi ulima anna zalika huwal haqqul ladzi la haidata anhu." Dia kata, apabila salafus salih tidak takwil, tak ada tukar makna dia, tak ada atibai ikut akal seperti ini, dia kata kita dapat faham bahasanya fuak-fuak salaf dia faham seperti mana pesen tu datang dalam Quran dan Sunnah. Tak ada kena ada takwil, dia kata. Ulima, maka ditahulah bahasanya hak nilah adalah pegangan hak betul, la haida anhu, yang tak boleh kita nak lari lain pada tu. Siapa yang kata? Imam Az-Zahabi berkata, maka dibantu dah perkataan dia ini dalam Siyar A'lamun Nubala juzuk 8 163. Itu ulama-ulama salafus soleh yang tunjuk kita kepada akidah yang betul. Kita nak pergi bersama mana biar selamat. Janganlah kita mari takwil, kita guna akal kita nak atibai. Kita guna hadis Nabi, sahabat dan faham sahabat dan ulama salafus soleh, pesenilah selamat sekali. Selamat sekali. Dan seorang ulama lagi, yaitu Imam Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij Al-Baghdadi, Asy-Syafi'i juga. Saya usaha ambil Imam Syafi'i dah. Ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab pak kita ni Syafi'i. Orang yang mati 303 Hijriyah. Dia kata gini, i'tiqaduna fihi wa fil ayah mutasyabiha fil Quran an naqbaluha. Dia kata i'tiqad kita, pegangan kita bersakut dengan ayat-ayat dalam Quran. Orang panggil ayat mutasyabiha. Ayat ti klum kera. Ayat yang mana tidak faham kecuali ulama-ulama. Dia kata pegangan kita terhadap ayat-ayat yang tak cerah dalam Quran tu an naqbalaha, kita terima dengan hati kita. Tak serap mana-mana lah. Tuhan royak pasal tu dah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Pi royak Tuhan royak dah. Nah, summa istawa ila sama, kemudian Tuhan tinggi kepada langit. Tuhan royak siap dah. Bi a'yunina, dengan mata kami Tuhan royak. Bi aidina, dengan tangan kami. Kita nak faham pasal mana? Maka dia kata kita terimalah pasal tu, wala naruddaha, jangan kita ingkar, jangan tolak. Wala nata'awwalaha, dan kita tidak nak takwil, nak atibai ikut bi ta'wilil mukhalifin, seperti mana ditakwil oleh ahli yang menyalahi nusus-nusus Tuhan, iaitu ahli bid'ah wal khurafat, yang mana dia takwil dengan akal fikiran. Tu siapa tu? Imam Baghdadi Asy-Syafi'i, tercatatlah oleh Imam Zahabi dalam kitab kitab nama Al-Ulu, tinggi. Sebab yang isbatnya tinggi tu di atas arasy dalam muka 204. Nah, dan kita pergi pada imam hak kita dah pergi tempat kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tua pada mazhab Asy'ariyah mula-mula. Sebab Abi Hasan Al-Asy'ari ni dia ada 2 cuang wela cara hidup dia. Cuang wela mula-mula dia pergi ke Asy'ariyah, ke Kulabiyah, sebab dia berpengaruh dengan pak dara dia, dengan waris dia duduk dalam rumah dia, maka dia belajar, dia besar dalam akidah tu, akidah Asy'ariyah Kulabiyah, sehingga dia mengarang kitab dan jadi mazhab besar, mazhab Asy'ariyah.
Tempat kita ni banyaklah mazhab Asy'ariyah, iaitu segi sifat Tuhan mentakwilkan, memalingkan makna kepada satu makna yang lain yang tidak ada nas, tidak ada dalil. Waliyazbillah. Sebab itu Abi Hasan Asy'ari dalam cuang welati ni dia taubat mengikut karangan hak ulama yang sebenar. Dia taubat daripada mazhab Asy'ariyah pergi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia pergi kesal dengan kitab Imam Ahmad bin Hanbal pergi belajar sehingga dia terbalik dan dia bertaubat kepada Allah. Hak inilah dia kata akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Sebab itu berkata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyin, kitab yang termasyhur Maqalat Islamiyin, dia kata mana? Wa qala ahli sunnah wa ashabul hadis laisa bijismin wala yushbihul asya'. Dia kata, berkata ahli sunnah dan fuq-fuq ahli hadis, dia kata Tuhan ni, sifat Tuhan ni, Tuhan tidak mempunyai jisim. Tuhan bukan berjisim. Jisim kita ulat tinggi, Tuhan tak bukan macam tu. Apabila Tuhan macam tu, dia kata wala yushbihul asya', dan Tuhan tak serupa dengan segala-gala makhluk yang kita nak tengok ni. Nak kata Tuhan tengok supaya kita tengok, bukan. Tuhan dengar supaya kita dengar, bukan. Tuhan tinggi supaya kita tinggi, bukan. Tuhan ada, kita terima boleh kata Tuhan ada. Adakah serupa dengan kita ada? Tak serupa. Manusia ada, binatang ada, pokok kayu ada, Tuhan pun ada, tak sama. Kita terima boleh kata Tuhan ada, kenapa kita tak terima sifat-sifat lain bagi Tuhan? Kenapa kita membeza di antara sifat ada dengan sifat-sifat lain hak Tuhan? Ni nak ayat atau kita guna akal fikiran. Abu Hasan Asy'ari kata lagi, wa annahu, bahasanya Tuhan alal arsy, di atas arasnya tinggi. Siapa tu? Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Quran kata pasal itu, sunnah kata pasal itu, ulama Ahmad bin Hanbal kata seperti itu. Kama qala azza wa jal, seperti mana Tuhan berkata dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Tuhan Rahman di atas arasy istawa, tinggi. Surah Taha ayat 5. Wala nuqaddimu baina yadayillah fil qaul. Kita tidak mendului, tidak terlajak di atas perkataan Tuhan dengan perkataan kita. Tak boleh nak mana. Tuhan kata pasal ni, jangan kita kata lebih daripada perkataan Tuhan. Bal naqulu istawa bila kaif, bahkan kita pegang bahasanya Tuhan istawa, Tuhan tinggi di atas arasy bila kaif, tidak ada kaifiat tertentu. Nak atibai tak boleh. Tu Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa annahu nur, dan dia royak panjang dalam kitab ia Maqalat Islamiyin. Nabi fak kita pergi baca, orang duk tak cerak kata Abi Hasan ni taubat kedak. Tak cerak taubat ni. Kita tengoklah kitab dia tu. Nah, kalau kita tak percaya kitab Ibanah ni dia atibai semua gapo hak ya taubat dan ya royak kata hak ya dulu biasa ni dan ya klik pada akidah ahli sunnah. Pergi baca dalam kitab Al-Ibanah. Kalau kita tak percaya dalam kitab Ibanah, selagi hak saya baca iaitu kitab Maqalat Islamiyin bagi kitab Abi Hasan Al-Asy'ari, dia berkata wa annahu nur, Tuhan adalah cahaya. Seperti mana Allah berkata nurus samawati wal ardi, cahaya bagi langit dan bumi. Wa annahu, dan bahwasanya Tuhan lahu wajhan, mempunyai muka. Seperti mana dia berkata wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah muka Tuhannya, Rabbihi, Tuhan engkau. Wa annahu yanzilu ila sama'id dunya, dan bahwasanya Tuhan dalam satu hadis, dan sebagaimana Rasulullah berkata Tuhan turun daripada langit sebelah malam, maka dia akan tengok hamba mana yang istighfar, yang minta hajat, yang minta segala hajat ni Tuhan akan terima. Tuhan, Nabi Muhammad guna lafaz kata Tuhan turun. Maka Abi Hasan Al-Asy'ari dia kata pasal itulah kita percaya, kita beriktikad dan kita pegangan kita seperti itu. Walam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitab aw ma aw ja'at bihi riwayah. Hak inilah penting dia kata. Dia kata fuq salaf ni, fuq ahli sunnah wal jamaah ni,
ia tidak berkata kecuali apa yang berada dalam kitab Al-Quran dan apa yang datang riwayat yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dah dalam kitab Abi Hasan Asy'ari Maqalat Islamiyyin juzuk pertama 284. Nah, cerak nyata ada dalil Abi Hasan Asy'ari kembali pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka wahai orang yang pegang akidah Asy'ariyah sebelum daripada dia bertaubat ni, hendaklah turutlah bayan Abi Hasan Al-Asy'ari. Dan terakhirnya Abi Hasan Asy'ari berkata dalam kitab dia yang termasyhur, kitab Al-Ibanah, safhah 43 sehingga 44, dia kata qauluna allazi naqulu bihi, apa hak kita nak kata yang kita pegang di hari ni. Dia kata wa diyanatuna allati nadinu biha, dan agama aku yang aku beragama dengannya, at-tamassuk bi kitabillahi rabbina azza wa jalla, iaitu berpegang dengan kitabillah, dengan Quran Tuhan kami, wa bi sunnati nabiyyina Muhammad, dan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruwiya anis sada as-sahabat, dan apa yang diriwayat oleh sahabat-sahabat. Tengok dia tu cara kita nak ambil dalil. Bab sifat, bab akidah, ambil pada Quran pasal tu dia tunjuk. Ambil pada sunnah Nabi pasal tu, dan ambil pada ulama-ulama dalam sahabat at-tabi'in dan pengikut-pengikut sahabat. Wa a'immatul hadis, tak cukup lagi, dia tunjuk ajar kita dan kepada ulama-ulama ahli hadis, hak besar hadis, hak dok gaduh nak turut hadis. Hak itulah ulama kita kena ambil. Adapun ulama yang tidak iktibar, tidak gaduh nak turut sunnah Nabi, nak ambil hadis, hak tu belah dia lah. Hak tu tak kena. Sebab itu kita guna akidah kita ni melalui a'immatul hadis, ulama-ulama ahli hadis. Wa nahnu bizalika mu'tasimun, dia kata, dan kami semua fak kita ni pasal itulah kita berpegang. Mu'tasimun, kita kejak pasal tu, kita pegangnya kita pasal tu. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah, seperti mana yang dipegang oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang kata dia pergi baca, dia pergi mengaji dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni ahli sunnah, ulama ahli sunnah yang besar, tuai pada mazhab yang keempat, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau anak murid akidah kena, tok guru dia Imam Syafi'i pun akidah kena. Sebab itu Abu Hasan Asy'ari dia kata, ambillah akidah seperti mana akidah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Naddarallahu wajhahu, semoga Tuhan menjinihkan muka dia, muka ahli sunnah, muka Imam Ahmad bin Hanbal. Wa rafa'a darajatuhu, dan Tuhan akak darajatnya, sebab akidah kena bergantung dengan Quran dengan sunnah. Maka Tuhan tunjuk jalan, masya-Allah. Wa ajzala masubatahu, dan beri pahala pada dia banyak-banyak. Qailun, fuak-fuak salah, dan kita semua ni Abi Hasan Asy'ari kita berpegang dan kita berkata seperti inilah. Itu dalam kitab Al-Ibanah muka 43-44. Tujuan yang saya baca di sini sebab dia ada nusus yang tercatat. Sebab itu saya kena baca di atas kertas supaya segi dalil, segi perkataan ini kena cerak, maka kita boleh baca. Dan tujuan nak seruknya segi akidah yang betul, lebih lagi bersangkut paut dengan sifat. Jangan kita takwil ikut rok, jangan kita tashbih membanding ikut rok kita, dan jangan kita mendahulukan akal. Apabila kita mendahulu akalnya, jadi Quran tak belakang lah, hadis Nabi tak belakang lah. Sebab itu Abu Hasan Asy'ari kata, Quran dulu, sunnah dulu, patu a'immatul hadis, ulama-ulama ahli hadis, patu mengikut akidah iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka semua mazhab pak itu masya-Allah akidah mereka betul, mereka itu adalah salafus salih. Salafus salih baiknya hak kita nak turut dalam segi akidah, dalam segi pegangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah bagi siapa yang dok
keliru hak akidah lagi, maka Tuhan hidayah kepada jalan yang betul insya-Allah. Semoga kita berada di atas siratal mustaqim, jalan yang betul yang diakui oleh nabi-nabi dan khatimul anbiya dan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, tujuan yang kita tekan bab akidah sebab ia mempunyai asas bagi kita, asas bagi ibadat dan asas bagi at-tauhid. Nah, asas bagi akidah dan bagi pegangan yang betul. Umat Islam di hari ini dia kena pegang biar betul dulu, kemudian dia buat ibadat, dan ibadat ada mempunyai syarat-syarat. Salah satu syaratnya kena ada tauhid. Ibadat yang betul, ibadat yang timur kena ada tauhid. Gapo tauhid? Akidah, mengasahkan Allah, mengaku kata Tuhan satu. Satu segi mana? Satu segi rububiyah, tauhid rububiyah, Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan satu dari segi uluhiyah, mempertuhankan Tuhan dari segi ibadat. Semaya kerana Allah, zakat kerana Allah, buat segala ibadat dalam hidup kita kerana Allah. Tu panggil uluhiyah. Dah, uluhiyah pun banyak lagi tempat kita dah peling. Dah, banyak lagi dia puja-puja. Kalau Tuhan tak ada suruh puja, kita puja. Tuhan suruh puja, suruh semaya keliling Kaabah, suruh kucuk batu hitam, suruh puja Tuhan, suruh sembah Tuhan. Siapa malaikat Tuhan tak suruh puja, tapi kita pergi puja manusia, kita pergi dengar benda-benda bid'ah, benda khurafat. Terkadang waktu kita itu melanggar, orang tak kena dengan akidah yang betul. Maka tauhid yang ketiga iaitu al-asma' was sifat, berkenaan dengan nama dan sifat Tuhan. Apa yang saya baca dalam khutbah yang pertama, kita pergi tengoklah bagaimana pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia tunjuk kita kepada akidah yang betul. Hak ni ialah yang kita yang patut kena pegang. Dan ulama-ulama hak kena dalil tu, cuba baca biar dalil biar sempurna. Cuba tengok Al-Quran tu ada ayat mana tak bersakut dengan sifat Tuhan. Dan pergi tengok tafsir ulama sahabat, dia tafsir bersakut dengan sifat Tuhan macam mana. Dah, kita tengok mula-mula situ. Tak usah guna akal lah. Kita tengok kitab tafsir, kitabul hadis Ibn Hajar dan ulama-ulama dalam hudud syarah hadis macam mana. Dan tengok ulama salafus salih, dan pergi baca kitab Abi Hasan Al-Ash'ari, kitab Ibanah, dan kitab Maqalat Islamiyin, kitab Imam Zahabi, kitab Imam Darimi, kitab Imam Lalakai dan sebagainya. Maka kita akan yakin, kita akan dapat cahaya yang sebenar bahasanya akidah ahli sunnah wal jamaah seperti inilah. Akhir sekali malah kita berdoa semoga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada kita semua, supaya Tuhan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, dah beri hidayah kita kepada jalan yang betul. Dah, jalan yang betul ni akidah kena betul. Tu jalan yang betul. Dan kita jari pada ad-dhalin, dah golongi orang yang sesat, wa wala maghdubi alaihim, dan orang yang Allah murka di atas, Tuhan marah dia sebab dia buat tanpa ilmu. Hak saat ni dhalin ni dia buat telajak, pandai lajak sehingga dia sesat. Maka agama yang betul ni agama yang al-istiqamah, yang lurus. Maka Tuhan, ya Allah, hidayahkanlah kita ni supaya kita boleh pegang dengan sunnah Nabi SAW sehingga kita meninggal dunia. Pada akhir sekali, salam dan salawat bagi Nabi kita Muhammad SAW.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa